Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Okey, nampaknya tahun ni saya akan kembalilah mengajar kamu menggantikan Cikgu Nur Hafizah. Jadi, tahun ni apa kita nak belajar BM ni kan? Uh, jadi secara asasnya lah yang kita nak belajar tahun ni sama je macam tahun lepas lah. Ada 18 tema dengan 36 unit pembelajaran. Jadi temanya sama. Cuma yang berbeza tu bahan-bahan lah yang dipilih. Untuk kesesuaian tema tu lah. Jadi dia tema sama tapi bahannya tak samalah dengan tahun lepas. Jadi kemahirannya pun sama Kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran menulis, kemahiran membaca, seni bahasa dan tata bahasa. Jadi secara keseluruhannya dianya sama je lah dengan tahun lepas, cuma ada perbezaan sikit lah sana sini. Setiap kali sesi PDPR, cikgu akan cuba buat video lah untuk penerangan supaya kamu lebih faham. Latihan pula, cikgu akan bagi latihan sama ada bertulis ataupun menggunakan Google Form lah. Jadi cikgu minta kamu sediakan satu buku panjang ni, satu cukup. Satu. Boleh guna buku tahun lepas. Buku tahun lepas pun boleh guna. Kalau nak guna buku baru pun boleh, tak ada masalah. Sebab nanti bila kita mula sesi persekolahan secara bersemuka, kita tetap akan gunakan buku yang sama ni lah. Boleh guna buku tahun lepas. Cikgu pun ambil buku anak cikgu ni lah. Buku RBT dia, rembat buku RBT dia, buat tulis-tulis untuk persiapan. Boleh, tadi tak ada masalah. Boleh guna buku-buku tahun lepas. Baik, hari ni kita belajar tema 1 iaitu tema 1 tu kesihatan dan kebersihan. Standard kandungan yang kita akan belajar hari ni lah. Standard kandungan 3.1.1 iaitu menulis untuk menyatakan maksud rangkai kata, istilah dan ungkapan serta menggunakannya dengan betul mengikut konteks. Jadi nanti di akhir pengajaran pembelajaran kita nanti, objektif yang ingin kita capai lah, diharap pelajar dapat mengenal pasti ada 6 rangkai kata. 6 rangkai kata dan kita akan bina buat ayat daripada rangkai kata tersebut. Dekat buku teks muka surat 4 di bawah subtopik sejahterakan hidup, ada beberapa tips diberi bagaimana kita nak sejahterakan hidup. Kamu belum ada buku teks, tak apa, tengok je video ni. Baik, dia ada bagi tips bagaimana nak sejahterakan hidup. Ada 5 tips yang dibagi. Yang pertama, tips yang pertama dia bagi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi apa maksud dia tu? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Maksudnya kita jangan bila dah terlalu lapar baru kita nak makan. Bila dah lapar sangat baru kita nak makan. Jadi kita tak sedar kita dah makan dalam kuantiti bilangan yang banyak. Kita tanpa kita sedar kita ambil makanan dengan banyak. Tu berhenti sebelum kenyang. Jangan dah kenyang, dah terlampau kenyang barulah berhenti. Jadi bila kita terlalu kenyang, kesannya kita akan jadi malas. Jadi kita digalakkan makan 5 hingga 7 kali sehari. Banyak cikgu suruh makan kan. Betul ke tak betul tu
Betul, tapi kita kena ambil dalam kadar yang sedikit. Jadi bila tu makan sarapan pagi, penting sarapan pagi tu. Lepas tu dalam pukul 10 kita boleh ambil snack, snack macam ke kacang ke, Lepas tu pukul 12 kita makanlah tengah hari, makan tengah hari, penting kita ambil karbohidrat, macam kita ambil nasi lah. Nasi suku, protein suku, serat, sayur-sayuran, separuh, suku-suku, separuh. Jadi lepas tu petang kita ambil lah makan lagi petang, snack lagi sekali. Tadi pukul 10 dah snack, kita ambil lagi petang pukul 4, ambil lah macam ke kacang ke. Lepas tu malam, malam kita makan lagi. Makanlah, makan buah-buahan ke, sayur-sayuran ke. Lepas tu kalau sebelum tidur tu, kalau rasa ngantuk, tapi seloknya jangan makan lagi lah. Tapi kalau rasa ngantuk tapi lapar, bolehlah makan sikit je, snack jugalah. Jangan banyak sangat sebab kita dah nak tidur dah. Okey, tips yang kedua, tips yang kedua, anda sihat, anda bahagia, anda berjaya. Sebab apa? Sebab kesihatan ni merupakan aset yang paling penting. Bila kita sihat, kita boleh buat macam-macam benda, macam-macam perkara kita boleh lakukan bila kita sihat. Penyakit ni tak boleh buat main. Penyakit ni kalau nak datang cepat je. Mak kata orang tua-tua dulu, penyakit ni datang macam ribut, pergi macam semut. Ada satu penyakit yang paling bahaya sekali. Kalau kena, semua benda kita tak boleh buat ni. Penyakit malas. Jadi jangan sampai kita kena penyakit malas. Okey, tips yang ketiga. Tips yang ketiga, tidur yang berkualiti menjanakan daya fikiran yang tinggi. Tidur kena cukup. Tidur kena cukup supaya tidur ni dapat merehatkan minda kita lah, dan dapat menyegarkan badan. Penting tidur yang cukup. Jadi tidur yang cukup ni kalau boleh lah, seboleh-bolehnya tidurlah 6 hingga 8 jam sehari. Jadi penting tidur yang cukup ni, antaranya kita boleh dengan tidur yang cukup dapat kurangkan stres, tidur yang cukup dapat segarkan badan, kuatkan ingatan kita, tidur pun boleh kuruskan badan tau. Jangan main-main, tidur je, dengan tidur je dapat kuruskan badan. Tapi tidur waktu malam lah, bukannya kita tidur sepanjang hari. Lepas makan tidur, bangun tidur, mandinya entah ke mana kan. Jadi lepas tu untuk kita segarkan badan kita, ada satu amalan sunnah, amalan Nabi yang boleh kita lakukan, yang boleh kita amalkan. Itu siang ni sebelum masuknya waktu zuhur, kita tidur sebentar. Dia macam dapat recharge badan kita kan, dapat segarkan badan kita. Okey, tips yang ketiga. Sekarang ni masuk tips yang keempat. Tips yang keempat iaitu badan sihat, otak cerdas. Jadi macam mana ni? Badan sihat, otak cerdas. Jadi maksudnya untuk mengekalkan badan yang sihat dan otak yang cerdas ni, kita digalakkan untuk bersenam sekurang-kurangnya dalam seminggu tu 3 kali. 3 kali, dan setiap sesi ni, 3 sesi ni, setiap sesi ni kita ambil masa bersenam dalam 20 minit. 20 minit, 20 minit, 20 minit. 3 kali seminggu untuk mengekalkan badan yang sihat dan otak yang cerdas. Dan tip yang kelima iaitu sayangi diri anda. Kena sayang diri sendiri. Sebelum kita sayang orang lain, sayang diri kita dulu. Jadi macam mana nak sayang diri kita sendiri? Kita pantau tahap kesihatan kita. Pantau tahap kesihatan kita. Tahap kesihatan kita ni perlu dipantau secara berterusan. Jadi kena pergi buat pemeriksaan berkala. Sekurang-kurangnya dalam setahun tu kita buatlah 2 kali. Buat 2 kali pemeriksaan kan. Kita sayang diri kita. Cek ada masalah tak sebelum masalah tu lebih teruk kan. Macam baik, sepanjang penerangan cikgu tadi ada beberapa perkataan yang telah diwarnakan berlainan sedikit lah. Yang lain warna hitam, tulisan tu dalam warna biru kan. Antaranya ada 6 perkataan antaranya kuantiti, yang kedua aset, yang ketiga minda, yang keempat tempoh, yang kelima tahap, yang keenam
pantau. Jadi nanti kamu boleh ulang balik video ni, cari ayat perkataan-perkataan tu dan cikgu pun akan letakkanlah nanti kat dalam WhatsApp WhatsApp dalam grup. Nanti kamu tengoklah andai kata kamu terlepas pandang lah. Jadi daripada 6 perkataan ni cikgu nak kamu cari maksud maksud setiap perkataan tu. Boleh guna kamus, boleh nak cari maksud boleh guna kamus, kan, guna Google pun boleh. Google ada kamus online kan, Google je, tak susah. Contohnya macam kuantiti kan, kamu Google je makna kuantiti, search kan, cari, nanti ada lah maksudnya kamu cari kan. Lepas tu setiap rangkai kata tu setiap perkataan tu kamu bina ayat. Jadi buat macam ni cikgu tunjuk. Ni cikgu tunjuk ni contoh jadi mesti ada hari ni. Tulis Isnin, tarikh 25 hari bulan 1 2021. Lepas tu tulis apa latihan yang kita nak buat ni ni kan. Mencari makna perkataan dan bina ayat. Contoh yang pertama, ayat yang pertama, tulis dulu makna kuantiti. Kamu tulis makna kuantiti, cari Google ataupun gunakan kamus. Lepas tu buat contoh ayat. Buat contoh ayat daripada perkataan kuantiti ni. Dah buat, dah tulis, dah buat ayat. Selang sebaris, tulis pula nombor 2. Makna aset kan, sama dengan apa? Cari harta kan. Okey. Lepas tu tulis contoh ayat. Contoh ayat aset ni kamu buat ayat. Jadi ada 6 lah. Lepas tu selang sebaris nombor 3. Buatlah, ulang balik sehinggalah ke nombor 6. Jadi nanti hasil kerja kamu ambil gambar dan hantar kepada cikgu. Jadi cukup untuk hari ini. Itu saja PDPR kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.